Okay, salam sejahtera untuk semua murid-murid SK Membau Miri khususnya. Jadi hari ini kita akan mulakan kempen peningkatan budi bahasa dan jati diri. Jadi program ini akan kita mulakan, dan sebelum kita teruskan dengan isi ceramah, mari kita lihat ataupun dengar lagu dengan Datuk Seri Nurhaliza berkaitan dengan budi bahasa budaya kita. Ibu bapa dan kaum keluarga, saudara terdekat, jiran tetangga, sayang menyayangi, bertegur sapa, ketulusan ikatan sepanjang usia. Para guru, rakan sekolah, turut warnai kehidupan kita. Ilmu ditimba, pengalaman bertambah, pergaulan sehat pribadi ceria. Bangsa Malaysia berhemah tinggi, ramah dan mesra, elok berkerti, yang tiada dibantu, yang lemah dilindungi. Bertimbang rasa hormat menghormati, kita berhikmat jujur dan ikhlas, mencurah bakti tak minta dibalas. Harapan rakyat satu amanah, budi bahasa budaya kita, budi bahasa budaya kita, budi bahasa budaya kita. Okey, demikian tadi lagu Budi Bahasa oleh Datuk Siti Nurhaliza. Kita kembali kepada slide ceramah kita, iaitu berkaitan dengan peningkatan budi bahasa dan jati diri. Okey, apakah rasional untuk program ini ya? Okey, program ini perlu diadakan untuk mempromosikan budaya berbudi bahasa dan amalannya. Kita nak murid-murid kita mengamalkan budaya berbudi bahasa, yang mana ini secara tidak langsung akan membantu untuk meningkatkan jati diri murid. Okey. Usaha untuk mencegah kemerosotan nilai budi bahasa khususnya di kalangan murid SK Membau Miri, dan juga rasional program ini diadakan ialah sebagai salah satu sokongan penting berikutan kita sekarang ini menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Apabila kita lihat hubungan kita dalam masyarakat sendiri pun sudah tidak begitu akrab atas kekangan sekatan PKP, dan ini secara tidak langsung agak menyumbang kepada kemerosotan nilai budi bahasa. Okey. Jadi antara amalan negatif yang kita boleh lihat setakat ini, kurang hormat kepada guru, ibu bapa, pemimpin, ketua dan orang tua-tua, sukar senyum bila bertegur sapa, tidak suka mengungkapkan ataupun susah untuk mengucapkan terima kasih atau syukur bila beroleh sesuatu yang baik, kurangnya mengungkapkan salam, apa khabar atau assalamualaikum, kurang mengendahkan budaya kebersihan dan juga tidak menepati masa. Okey, jadi ini merupakan antara amalan-amalan negatif lah yang mana kita ada lihat dan kita cuba nak mencegah ataupun membuang sikap negatif ini. Okay? Apabila kita mewujudkan program ini, adalah besar harapan kita agar kita dapat mewujudkan masyarakat yang berhemah dan berbudi agar tamadun kita tidak hilang mutu dan keindahan sosialnya. Kempen ini diharap akan meneguhkan kembali kekuatan peribadi dan jati diri masyarakat. Amalan budi bahasa dan nilai-nilai murni kita perlu tegaskan sebagai sebahagian dari proses pembangunan identiti untuk mencapai tahap keutuhan peribadi dan perilaku yang mulia dan berbudi bahasa. Okay, secara khusus untuk murid-murid SK Membau Miri, kita nak melahirkan murid yang mempunyai identiti positif, berfikiran luas, terbuka serta bertanggungjawab bukan sahaja terhadap diri sendiri, malahan terhadap keluarga, rakan, jiran, pemimpin, guru serta persekitaran.
kita nak bina individu yang bukan saja positif, yang bukan saja cemerlang dalam pelajaran, dalam sekolahnya, tetapi kita nak membina individu yang mana mempunyai nilai budi yang baik. Jadi kita lihat video ini. Kau จะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก Jadi murid-murid sekalian, dalam video ini kita lihat bila mana ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ nilai yang baik dia akan memberikan kepuasan, okay, dan juga membawa kebaikan sendiri kepada pelakunya. Bahawa betapa nilai baik ini ในชีวิตคุณ sekiranya kita อะไร amalkan, คือสิ่งที่คุณ ianya akan membawa kebaikan dalam hidup kita. Okey, jadi itu intipati dari video ini tadi. Okey, kita kembali ke slide berkaitan dengan budi bahasa. Okey, apakah konsep nilai budi bahasa? Nilai ialah dapat kita artikan sebagai satu konsep yang dijadikan asas oleh masyarakat untuk menilai, mengukur atau membuat pilihan serta keputusan terhadap suatu perkara, darjat, mutu, kualiti, taraf perilaku dan benda mengenai seseorang ataupun kelompok orang lain sebagai baik, berharga dan menilai. Okey, nilai ni dalam arti kata lain kita jadikan ia sebagai ukuran lah. Nilai ialah ukuran. Manakala budi bahasa pula merujuk kepada akhlak mulia. Budi bahasa merujuk kepada akhlak mulia. Ianya merujuk kepada tutur kata, kelakuan, sopan santun, tata tertib, akal, kebijaksanaan dan perbuatan kebajikan yang tercantum dalam kata-kata akhlak mulia. Dalam erti kata yang mudah, budi bahasa ialah akhlak mulia. Tegasnya setiap gerak laku, tutur kata, tata hidup, pemikiran dan perasaan baik terhadap orang lain sebagai peribadi maupun pergaulan masyarakat terangkum dalam konsep budi bahasa. Okey, jadi itu berkaitan dengan konsep ataupun nilai dan juga budi bahasa. Jadi kedua konsep ini dia terangkum dalam prinsip kelima rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini jelas menekankan bahawa setiap warga negara haruslah menjaga tata susila masing-masing dengan tidak menyinggung perasaan sesuatu golongan lain. Tingkah laku sopan juga mengandungi suatu darjah kesusilaan yang tinggi dalam kehidupan peribadi dan dalam kehidupan bermasyarakat.
Bererti di sini bermaksud amalan nilai budi bahasa yang baik, ia akan bawa kebaikan bukan saja kepada diri kita tetapi kepada masyarakat di mana kita bergaul. Jadi kita lihat pada video seterusnya berkaitan dengan idea ataupun prinsip rukun negara. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya. Ini negaraku, oh darahku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Kalau kata itu kota, kami binatang madun. Lihat rangkap-rangkap pantun hidup beratus tahun. Bangkit 1000 perwira, selamat sejuta insan. Gelap dalam matahari insan juga bisa insaf. Mana cerita panglima yang wujud benar. Awang hitam kaji awan putih bila berlayar. Hamba keliling dunia, tuannya yang terkenal. Merdeka di jasad, harus bebas di akal. Hatiku tetap hanya padamu, keranamu aku berdiri. Tanpamu cita-cita hanya kekal sebagai mimpi. Semuanya bermula dari sini. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya demi negaraku, oh darahku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Dan dari 57 jalannya telah disuluh bangkit seakan subuh rebung di lentur bulu terus ke 63. Kami menjadi kita, jangan dipersia akibat titik-titik inilah dia. Hujan batu turun selebat tengkujung. Selagi kami mampu semangat tak pernah lumpuh. Selagi ada tubuh untuk kamu aku memburu. Aku bubur semua petir tiada guru. Hatiku tetap hanya padamu, keranamu aku Tanpamu cita-cita hanya kekal sebagai mimpi. Semuanya bermula dari sini. negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya demi negaraku, negaraku, hiduplah sepenuhnya, dirgahayu semua. Ini untuk kamu yang terima undi aku. Try to change the world, bagi dunia suara baru. Ini bukan negara aku, ini negara kita. Buat je cara kita, buat je cara kita. Okey, demikian tadi video yang berkaitan dengan prinsip 5 rukun negara. Jadi sama kita mempertahan menghayati prinsip rukun negara, khususnya bahagian kesopanan dan kesusilaan, yang mana menekankan setiap warga negara harus menjaga tata susila masing-masing dengan tidak menyinggung perasaan sesuatu golongan yang lain. Ini cukup jelas. Okey. Jadi kita pergi ke bahagian nilai-nilai murni umum. Okey, apa maksud nilai-nilai murni umum? Bermaksud ianya diterima untuk diamalkan oleh masyarakat Malaysia yang merentasi individu, kekeluargaan, masyarakat dan kenegaraan. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Individu, kekeluargaan, masyarakat dan kenegaraan. Nilai-nilai murni umum juga adalah nilai-nilai sejagat yang dituntut oleh agama, kepercayaan, adat resam dan kebudayaan. Kerana sifatnya yang positif, yang baik, maka kita digalakkan mengamalkannya. Bahkan dalam semua agama pun, kalau ada nilai-nilai murni ini yang baik, maka kita amalkan. Okey, kita lihat nilai yang pertama, amanah. Menyadari hakikat bahawa tugas adalah amanah yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Menghindarkan dengan rela hati kepentingan diri dari mengatasi kepentingan tugas dan menentukan tiada penyelewengan dalam tugas sama ada dari segi masa, kuasa, sumber wang dan peralatan serta tenaga kerja. Okey, kalau kita bawa amanah ini dalam diri murid-murid, maka kita punya pekerjaan sebagai murid-murid ialah
menuntut ilmu, belajar. Maka kita menuntut ilmu, kita belajar. Ibu bapa kita menyediakan keperluan. Sekarang ini PDPR, kita guna medium yang berbeza. Kita ada laptop, kita mungkin guna desktop, kita guna tablet, kita guna smartphone. Kita gunakan keperluan ini dengan sebaik-baiknya. Bukan kita diberi laptop, kemudahan ini ada internet, tiba-tiba kita menggunakannya untuk perkara lain. Lebih-lebih lagi kalau dalam keluarga itu ada lebih dari seorang adik-beradik. Maka di sini yang kalau kita lihat pada poin ini tiada penyelewengan. Tiada penyelewengan ini maksudnya kemudahan ini kita gunakan dengan betul. Habis kita giliran kita, maka giliran seterusnya adalah untuk adik-beradik. Ini contoh bagaimana amanah kita aplikasikan dalam diri kita ini sebagai murid. Okey. Untuk nilai seterusnya ialah bertanggungjawab. Tanggungjawab kita tadi sebagaimana yang cikgu dah terangkan tadi, kita bertanggungjawab untuk belajar. Maka kita punya tanggungjawab ialah belajar, mengikut kelas. Macam sekarang ini kita PDPR, kita perlu berdisiplin mengikut masa ataupun waktu yang telah ditetapkan untuk slot PDPR kita. Okey. Melakukan tugas dengan kesedaran terhadap implikasi baik dan buruknya, iaitu sentiasa waspada dan jujur, bersedia berkhidmat, menghulurkan bantuan bila-bila sahaja diperlukan, bercita-cita untuk tidak mengkhianati kepentingan organisasi institusi awam dalam menjalankan tugas. Okey, organisasi kita untuk murid-murid, keluarga lah, ibu bapa. Jadi, amanah ibu bapa ni, apa yang mereka harapkan dari kita, kita janganlah kita tidak menunaikan. Kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai murid sekolah. Bersedia menjaga maruah agama, bangsa dan negara. Seterusnya, bekerjasama. Apakah itu kerjasama? Mengamalkan sikap tolong-menolong dalam melaksanakan kerja. Sentiasa secara sukarela menyertai aktiviti organisasi sebagai sebahagian daripada usaha mempertingkatkan semangat kerjasama. Yang ini kita boleh ambil contoh di rumah. Kita boleh bantu-membantu ibu bapa di rumah. Kan sekarang kita ramai di rumah, kita PKP, kebanyakan kita ni berada di rumah. Maka kita buat kerja-kerja rumah juga dahulu. Jangan hanya bagi alasan kita nak PDPR, langsung kerja rumah yang lain, menyapu sampah, membuang sampah, kita tidak buat. Itu bukannya ciri-ciri kerjasama dalam rumah. Okay? Jadi kita buat juga aktiviti kerja rumah, membantu ibu bapa di dapur, menyapu sampah, menggantung baju, melipat kain dan sebagainya. Okay? Mengamalkan pemufakatan dalam semua perkara kepentingan bersama. Yang ini kita dengan adik-beradik. Wujudkan suasana yang aman harmoni. Kita boleh bergurau, kita boleh bermain, tapi janganlah kita menyusahkan ibu bapa kita dengan bergaduh, masing-masing besar kepala, tidak mau beralah dan sebagainya. Yang terakhir, mengelakkan konflik atau pertemuan kepentingan berdasarkan peribadi, mengorbankan kepentingan diri yang bercanggah dengan kepentingan organisasi, agama, bangsa dan negara. Dalam situasi kita PDPR sekarang ini, maka kita amalkan kerjasama yang mana macam yang cikgu cakap tadi, peralatan kita berkongsi. Habis kita menggunakan, kelas kita dah habis, kita serahkan dengan adik-beradik. Begitu juga dengan adik-beradik. Yang mana kita jangan pentingkan diri sendiri. Mentang-mentang sebelum ini kita selalu guna desktop, laptop itu untuk bermain game. Jadi apabila kita PDPR, kita ingat kita boleh terus bermain game. Tapi tidak boleh begitu sudah sekarang, kerana kita perlu beri peluang untuk adik-beradik yang lain sama-sama untuk belajar. Okey, itu bekerja sama. Tekun, berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kesempurnaan dalam tugas dan kehidupan. Rajin mempelajari pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan untuk membaiki taraf hidup. Yang ini kita gunalah kesempatan. Sekarang kita banyak waktu di rumah, kita ada talian internet, kita boleh gunakan internet ini sebagai contoh YouTube untuk menuntut ilmu yang boleh menambah kemahiran kita. Mungkin nak belajar grafik design waktu ini adalah sesuatu yang bermanfaat lah. Macam-macam kemahiran kita boleh belajar di YouTube. Pertukangan pun ada, pertanian dan sebagainya. Okay? Berusaha gigih untuk menghasilkan kerja yang memuaskan sehingga mencapai tahap cemerlang. Untuk konteks murid-murid, kita melalui PDPR, maka kita janganlah membuat kerja kita ni sekadar melepaskan
batuk di tangga. Jadi apabila kita diberi tugas, kita buat dengan sehabis baik dan kita hantar kepada cikgu. Kelas kita hadiri dengan tepat pada waktunya dan kita bersungguh-sungguhlah. Kita anggaplah waktu PTPR ni macam kita belajar di dalam kelas. Kita bayangkan, kita kuatkan disiplin diri kita. Okey. Jadi kita lihat video yang berkaitan dengan ketekunan, bertanggungjawab dan yang berkaitan tadilah. Okey, kita lihat video ini. Ini ialah ilustrasi ya, nilai diri. Bagaimana kita melakukan pekerjaan. Okey. Okey, ini ialah individu yang pertama. Yang ini ialah individu yang cemerlang lah. Boleh bekerja, yang mana kita panggil dia performer. He knows where to go and what to do and is really pushing. He takes full responsibility for his job and thereby very committed to his organisation. Yang ini, yang keduanya ialah highly effective doer. Pun sama juga hebat macam performer. Dia mempunyai kemahuan untuk belajar dan boleh bekerja. Dengan latihan yang betul, bimbingan betul, dia boleh menjadi pekerja yang sama hebat macam yang baju biru ini tadi. Okey, yang baju hijau ni ialah individu yang mana dia kurang berkesan lah. Tengok. Tapi dia mau menolong, cuma dia kurang berkesan. Dia punya contribution, sumbangan tak banyak sangat lah. Dia mau tolong tapi sikit-sikit. Yang baju merah ni lagi teruk lah. This is potential trouble source. Mungkin akan menyebabkan masalah dalam organisasi. Dia ikut serta tapi lebih kepada menyusahkan. Kita bila bekerja. Manakala yang baju coklat ni, dia lagi teruk daripada yang baju merah. Dia memang menghalang. Memang bersifat menghalang, nak sabotaj, nak mengganggu gugat kerja kita. Ini jangan dikawan ni. Okey. Dan biasanya mereka ni senyap-senyap. Ini yang dipanggil musuh dalam selimut lah. Okey. Bahkan silap-silap pecah belah kita olehnya. Okey. Jadi yang company di sebelah ni pula, itu ialah memang kerjasama yang baik lah. Sama-sama bekerja. Tengok. Jadi apa yang perlu kita buat, mana-mana yang tak baik ini kita singkirkan, yang negatif ini kita buang, dan kita cuba disiplinkan diri kita untuk menjadi orang yang perform, orang yang boleh membuat kerja kita dengan tekun, dan seterusnya kita boleh mencapai objektif. Kita boleh mencapai sesuatu yang baik lah. Okay, dalam kehidupan kita. Dalam erti kata yang lain, kita mencapai apa yang kita cita-citakan. Okey, itu video yang sudah. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian nilai-nilai murni yang lain, iaitu yang seterusnya, ikhlas. Berhati mulia dalam melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan dari manusia, mempunyai niat bertugas kerana Tuhan, kerana mencari rezeki yang halal serta mencari keredaannya, mengikis sebarang unsur kepentingan diri dalam melaksanakan tugas sebagai asas pengisian amanah. Okey, dalam arti kata lain, murid, ikhlas ni maksudnya kita buat kerja tu bukan nak minta puji lah, dan juga bukan semata-mata kita nak gaji lah macam cikgu ni. Memang kita ada gaji, tapi itu bukan tujuan utama kita. Kita nak menyumbang kepada masyarakat. Macam murid-murid sekarang, peranan kita ni, kita disuruh menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu? Dengan ilmu tu nanti kita boleh menjadi warga negara ataupun ahli keluarga yang menyumbang kepada keluarga khususnya. Secara tidak langsung menyumbang kepada masyarakat, menyumbang kepada negara. Okey. Contohnya sekarang kita hidup susah, kita belajar dengan rajin, kita dapat menjawat jawatan yang baik macam doktor. Kita boleh, dengan jawatan doktor itu kita menyumbang kepada masyarakat. Kita sebagai doktor, kita dapat gaji. Gaji ini kita guna untuk mengangkat taraf hidup keluarga kita. Di sana kita nampak apa kebaikan dia ikhlas ini. Jadi seterusnya, benar. Jujur dalam melaksanakan tanggungjawab, bercakap benar dan menepati janji, cermat dan berhemat dalam membuat keputusan, bertindak berasaskan profesionalisme,
patuh dan setia dalam melaksanakan tugas dan sanggup menerima teguran dan nasihat. Kita jujur, jujur dalam kerja. Sederhana, menjamin persimbangan equilibrium dalam diri dan tugasan. Bersederhana dalam setiap amalan hidup, tindakan dan tingkah laku. Bersederhanalah dalam apa yang kita lakukan. Contohlah, kita ambil paling mudah, macam murid-murid kan, makan. Kita makan dengan sederhana, jangan keterlaluan. Kalau kita makan keterlaluan, akan jadi apa? Akan menjadi obesity. Okay. Bila kita bekerja, kita bersederhana. Jangan keterlaluan sampai terlalu penat, kita tidak cukup rehat. Jadi membawa kepada sakitlah. Okay. Seterusnya, kita ke nilai murni. Bersih, mengamalkan kebersihan hati dalam menjalankan tugas seharian, mengamalkan kebersihan pakaian, bangunan dan alam sekitar sebagai satu cara hidup, bersih dalam pemilikan harta dan perjalanan tugas, membuat pertimbangan yang teliti dan adil dalam membuat keputusan dan menjauhi hawa nafsu dan emosi dari mempengaruhi pekerjaan dan pemikiran dalam membuat keputusan. Bersih ni bukan saja bersih di luar tu yang kita tengok, bersih rumah, bersih kelas, pakaian bersih. Itu pun bersih yang bagus. Itu memang baguslah. Tapi jangan lupa bersih yang mana perlu bersih juga ialah bersih di hati lah. Apabila hati itu bersih, dia tidak akan membuat perkara-perkara yang kotor lah. Perkara-perkara kotor ataupun perkara-perkara yang negatif. Contohnya curi tulang, malas, meniru, membuat kerja dengan sambil lewat. Ini contoh hati yang tidak bersih. Itu maksud dia. Baiklah murid-murid. Seterusnya, berdisiplin. Mengetahui kepentingan dan mengutamakan yang lebih penting, menilai tinggi masa dan janji, mengamalkan cara bekerja yang kemas dan terancang dan mempunyai etika kerja dan profesionalisme yang tinggi. Jadi kita lihat video yang berkaitan dengan nilai-nilai ini tadi. Sila lihat video ini murid-murid sila lihat dengan teliti kerana nilai yang bagus kita boleh belajar dari video ini. Okey, kita tengok video ini. Apabila kita dalam hidup kita memang ada pilihan-pilihan. Yang ini kita lihat pilihan yang negatif. Ini pilihan yang positif. Okey, makan makanan ringan. Yang ini pula dia bersenam, bermeditasi, merancang aktiviti. Yang sebelah kanan ni kita tengok yang nilai yang baguslah. Okey. Dalam kesesakan jalan kita ada pilihan. Pilihan kiri, pilihan kanan. Kalau kiri dengar radio, pilihan yang di kanan pula kita mendengar audiobook. Macam kita membaca buku lah. Okey. Seterusnya, di tempat kerja kita juga diberi pilihan. Sama ada membuang kerja tersebut, tak buat, ataupun kita buat kerja tersebut. Kalau buat kerja beginilah. Okey, bila balik apa kita buat? Kita juga ada pilihan. Sama ada bersukan ataupun duduk makan saja. Maka kesihatan pun akan jadi merosot. Seterusnya, menerima panggilan. Apabila kita terima panggilan dari kawan, terus kita berhibur, tidak peduli dengan kerja. Yang ini dia berhibur selepas habis kerja. Okey. Kita tengok pilihan ini hari esok dia bagaimana? Adakah masih sama? Okey, tabiat. Ini berkaitan dengan tabiat. Jadi tabiat negatif kita mesti usaha untuk buang tabiat ini. Tengok dari sehari ke sehari, kalau tabiat ini semakin kita, kalau tabiat negatif ini semakin kita buat, ia akan jadi sebati dan ia akan memberi kesan dalam kehidupan kita. Itu akibat dia bila kita tidak ada disiplin. Kita biasakan diri kita tidak berdisiplin, maka sampai satu tahap memang akan memberi kesan yang buruk kepada kita. Dan kesan ini akan memberi keadaan yang tidak baiklah, khususnya untuk masa depan kita. Okey. Jadi di sini murid-murid kita boleh lihat bahawa betapa pentingnya kita menjaga disiplin dalam diri kita. Okey. Baiklah.
Seterusnya kita pergi ke nilai murni yang lain, iaitu berperibadi mulia. Berperibadi mulia. Contohnya bermanis muka sepanjang masa, bertimbang rasa dan bertolak ansur, menghormati sesama insan dan sentiasa memulakan pertanyaan dengan tujuan untuk menolong. Seterusnya bersyukur kerana bersyukur kerana dapat melakukan tugas untuk menjamin kesejahteraan hidup sebagai seorang anggota masyarakat, berkecenderungan melihat keadaan dengan lebih positif sehingga menggerakkan untuk diri kita ni berusaha lebih gigih. Menghayati budaya kerja yang bersopan dan tidak bertentangan dengan kehendak agama, tidak berbangga dengan kedudukan dan pangkat, tidak membazirkan perbelanjaan untuk perkara yang sia-sia, berkhidmat sebagai ibadah dan bercita-cita menjadi manusia yang mempunyai sumbangan yang banyak kepada masyarakat, negara dan agama. Jadi terapkanlah nilai bersyukur dalam diri kita. Bermuafakat. Muafakat membawa berkat. Itulah slogan yang harus dipegang oleh setiap rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dengan adanya amalan muafakat sesama manusia akan mengeratkan lagi perpaduan yang telah lama terjalin. Seterusnya, bertoleransi. Sikap toleransi sesama kaum merupakan tunjang utama kepada keharmonian dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Bertimbang rasa. Perasaan bertimbang rasa adalah sebahagian daripada sikap terpuji tanpa mengira perbezaan latar belakang sesuatu kaum. Kita bertimbang rasa lah. Macam contohlah kita di hari-hari perayaan. Kita jangan lupa bukan kita saja tinggal di perumahan. Okay. Jadi kalau kita nak bermain mercun, maka kita main bukan setiap masa. Waktu sambutan perayaan boleh, tapi kalau hari-hari biasa begini adalah sesuatu yang tidak bertimbang rasa kalau kita main mercun. Kalau waktu tahun baru Cina kita faham tu 12 malam memang kita akan dengar mercun berbunyilah, yang mana kita dah terima itu sebagai salah satu budaya dalam masyarakat Malaysia kerana sambutan perayaan tahun baru Cina. Bahkan sekarang pun semua perayaan pun cikgu lihat asal pukul 12 masuk hari perayaan tu dia akan main. Bahkan orang perayaan hari raya baru-baru ini pun ada juga bunyi mercun, bunga api dan sebagainya. Okey, tapi dalam erti kata lain kita bertimbang rasa lah. Bertimbang rasa. Okey, seterusnya beretika. Semangat beretika akan lahir kepada setiap individu sekiranya ia mempunyai nilai budi pekerti yang tinggi. Tidak mementingkan diri sendiri. Seorang yang kaya dengan budi pekerti dan teguh dengan amalan nilai-nilai murninya tidak akan mementingkan diri sendiri. Tiada perasaan curiga, syak wasangka. Tidak akan mudah wujud dalam setiap individu yang mempunyai nilai-nilai murni. Curiga, syak wasangka ni bermaksudnya dalam erti kata lain dia berfikiran negatif lah. Berfikiran negatif. Kalau kita tengok jiran kita bawa perabot baru. Kita ambil contoh mudah lah dalam murid-murid. Kita tengok kawan kita bawa pen baru, beg baru, semua barang baru. Kita punya curiga, ni mesti curi orang punya. Itu curiga lah, tak bagus. Sedangkan kita tak tahu cerita sebenarnya. Mungkin dia dapat hadiah ataupun sebagainya lah. Tapi nak tunjuk contoh sini bahawa curiga ni dia satu perbuatan yang negatif yang boleh merosakkan hubungan kita sesama insan lain. Bersatu padu. Pengawalan berterusan budi bahasa dan nilai-nilai murni akan membawa kesepaduan dalam kehidupan bermasyarakat. Okay, kita lihat video yang mana apakah kebaikan yang kita boleh dapat. Apa kebaikan dia kalau kita bersatu padu. Kita tengok dalam video yang ditunjukkan ni. It's smarter to travel in groups. Okay, tadi penguin, sekarang semut.
Tadi semut, sekarang ketam. Okey, itu dia. Percuma dapat tukang gunting percuma kan. Alright. Okey, itu tadi ya contoh idea yang mana kalau kita bersatu padu apa faedah dia, maka bersatu teguh bercerai beroboh, begitulah. Kerja yang berat menjadi ringan. Okey, jadi mari kita lihat bagaimana budi bahasa di rumah. Bagaimana amalan budi bahasa kita terapkan di rumah yang mana berkaitan dengan institusi kekeluargaan. Institusi kekeluargaan sangat penting kerana inilah asas yang membentuk masyarakat, seterusnya negara. Membentuk masyarakat kemudian membentuk negara. Jadi kita kena mulakan dengan keluarga kita. Yang paling awal mula memang dari kita sendirilah. Dari kita sendiri ya, murid-murid. Amalan nilai ini kita pupuk dalam diri kita. Nanti kita pun akan jadi ibu bapa, betul? Jadi kita jadi ibu bapa, kita terapkan pula kepada anak kita. Secara tidak langsung, jangka panjang dia nanti, kita akan melahirkan masyarakat yang ada budi bahasa yang baik. Subur tumbuhnya pokok kelapa, buahnya banyak bertali-tali. Turutlah kata ibu dan bapa, takbur jangan sekali-kali. Okey, bagaimana ibu bapa dan anak-anak? Bagaimana ibu bapa dan anak-anak berkomunikasi? Bagaimana peranan ibu bapa? Ibu bapa wajib mendidik, membimbing dan menegur anak-anak supaya bertutur dengan baik dan betul serta mempunyai kelakuan terpuji. Ibu bapa yang merupakan cikgu yang nombor 1. Okey, ibu bapa juga mesti menunjukkan teladan terbaik tentang budi bahasa. Ibu bapa harus mendidik anak-anak supaya patuh, taat, hormat dan menyayangi mereka. Anak-anak perlu diajar untuk berkomunikasi dengan jelas, benar dan betul dan jujur. Dan tidak khawatir untuk ditegur jika berlaku kesalahan. Jangan didik anak kita selalu dilindungi. Maksud cikgu, kita pelan dengan anak kita. Ini jangan dibuatlah. Di samping itu, pertuturan mestilah dalam nada yang lembut, sederhana, tidak keras ataupun meninggi. Ibu bapa ni kita sayang anak, tetapi jangan sayang sampai kan kita spoil anak tersebut. Nanti dia jadi manja, tidak boleh berdikari, sikit-sikit minta tolong. Yang mana kita perlu juga ajar anak-anak ni nilai berdikari. Ibu bapa juga patut mengajar anak-anak menghormati orang lain, menghargai alam sekitar, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Apabila berada di tempat makan, hendaklah diajar agar tertib dan beradab semasa makan. Mereka tidak perlu gelojoh dan bersikap tamak kepada orang lain. Demikian juga baik diajar tidak berbuat kotor ataupun membuang sampah di merata tempat. Kadang-kadang kita terlihat ada kita bawa kenderaan di hadapan sana, buka tingkap, turunkan tingkap, kemudian sampah dibuang dari kereta. Keretanya bersih tapi membuang sampah di jalan raya. Ibu bapa bertanggungjawab mengajar anak-anak. Jangan tidak hargai kebersihan. Baik kebersihan di rumah, di luar. Bagaimana kita nak pakaian kita bersih, begitulah kita jaga rumah kita supaya ia bersih. Bagaimana kita nak rumah kita bersih, macam itu juga kita buat di luar rumah kita, biar bersih. Okey. Jadi ibu bapa perlu mendidik agar pertuturan antara anak-anak sentiasa sopan, ada perasaan setia dan saling menghormati. Amat baik jika mereka sentiasa menghormati abang atau kakak dan sebaliknya terhadap adik dan yang paling kecil. Jadi kita lihat video yang berkaitan dengan budi bahasa dalam rumah tangga, dalam keluarga, bagaimana pentingnya institusi keluarga dalam rumah tangga. Family. Okey. Kita tengok video ni. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family.
措施規範同發展商合作嘅項目。 The times we shared. Okay, video ini dimulakan dengan anak yang seolah-olah tidak menghargai ibu bapa lah. Kita tengok anak-anak ini dia tidak berapa menghormati ibu bapa dia. How easy it is for us to forget how to love. Apa? Apa? 食飯啦！ Jadi kemudian anak ini terlibat dalam kemalangan, membawa kepada kecederaan yang serius. How easy it is for us to forget how to Dia smile. kembali tinggal dengan ibu bapa dalam keadaan kurang sihat. Dan di sini kita lihat betapa ibu bapa keluarga menyokong, memberi sokongan kepada anaknya. It's easy to forget. Apa? Ini cuma apa? Sai, biết có cô lệ, lihat jadi sakit. Walaupun anak ni dia bersalah, tapi But it's ibu even bapa tidak harder. berputus asa untuk membantu anak ini ya. Jadi begitulah Not kita to dalam keluarga. Pak, Mak. Apa? Apa? 食飯。仔，食飯。 Jadi video ini dia menunjukkan satu analogi dalam kehidupan kita lah, khususnya untuk ibu bapa. Apabila kita sebagai ibu bapa, kita perlulah sentiasa menyokong, memberi sokongan kepada anak-anak kita supaya jangan putus asa dalam kehidupan lah. Bila mereka perlukan bimbingan, kita bimbing. Dan kita ni sebagai murid-murid, sebagai anak-anak, inilah masanya kita dengar kata ibu bapa kita, kita belajar dari mereka. Kerana apa yang mereka ajarkan kepada kita ni, nasihat mereka ialah sesuatu yang memang berguna. Tidak ada ibu bapa yang nak bagi nasihat kepada kita, nasihat yang salah. Okay? Dan ibu bapa juga akan memastikan kita mencapai kebaikan lah, bahagia masa depan kita. Itu sebab mereka suruh kita belajar, itu sebab mereka suruh kita tekun, mengulang kaji, membuat kerja rumah, buat belajar ini betul-betul. Kerana faedah dia nanti adalah untuk diri kita sendiri. Jadi saya cikgu harap murid-murid ingat pesan inilah. Seterusnya, anak-anak dan ibu bapa, bagaimana kita berbudi bahasa dengan ibu bapa kita. Anak-anak perlulah menuturkan tutur kata yang sopan, lembut dan penuh hormat. Anak-anak tidak patut menghina kedua ibu bapa di dalam apa jua keadaan sekalipun. Anak-anak tidak boleh mengatakan cis kepada kedua ibu bapa atau memanggil dengan nama mereka. Apabila berhadapan dengan kedua ibu bapa, hendaklah berpakaian dan bertingkah laku dengan sopan. Balasan baik anak-anak kepada ibu bapa dapat dilihat apabila anak-anak berkorban untuk kedua ibu bapa dan menjaga ibu bapa bila mereka sudah tua. Jadi kita ni ada tanggungjawab, murid-murid. Sekarang kita pelajar, sekarang kita murid, sekarang kita kanak-kanak. Tetapi kita akan membesar menjadi orang dewasa. Sekarang ibu bapa jaga kita, tapi di masa akan datang kita ni yang akan menjaga ibu bapa. Mereka patut sentiasa berdoa. Kita ni sebagai murid, sebagai anak, mendoakan selalu ibu bapa kita dalam keadaan sihat, sentosa, panjang umur dan dimurahkan rezeki oleh Tuhan. Sekarang kita tak dapat nak jaga sangatlah. Kita masih belajar, duit kerja sendiri pun tak ada, tapi kita boleh
berdoa. Kita boleh bantu buat kerja rumah, meringankan mereka dengan kerja-kerja rumah, meringankan mereka dengan tidak menyelerakkan rumah. Itu pun kita punya sumbangan kepada ibu bapa kita, kepada keluarga kita. Seterusnya, bagaimana budi bahasa kita dengan adik-beradik? Hubungan antara adik-beradik adalah disusun oleh aturan kelahiran dari yang sulung tengah kepada yang bongsu. Yang muda mesti hormatkan yang tua. Begitulah seterusnya. Yang tua pula sayangi yang muda. Setiap pergaulan dan kelakuan antara adik-beradik perlulah dengan sopan dan santun supaya sentiasa mesra dan baik. Kadang-kala hubungan adik-beradik boleh jadi bergaduh, maka kita seboleh-bolehnya elakkan daripada perselisihan dan pergaduhan ini. Rasa hormat dan sopan antara adik-beradik akan melahirkan kemesraan dan rasa setia kawan. Kalau kita ingat balik video yang berkaitan dengan bersatu padu, bekerja bersama, maka kita lihat bagaimana apabila kita adik-beradik bersatu, kita menjaga hubungan baik, kita akan boleh bersama-sama membantu kedua ibu bapa kita, memudahkan urusan keluarga. Baiklah. Seterusnya, kita lihat budi bahasa di sekolah ataupun institusi pembelajaran. Bagaimana amalan budi bahasa kita boleh tingkatkan di sekolah. InsyaAllah mungkin PKP akan perintah PKP akan dibubarkan. Tidak ada lagi PKP, kita akan kembali ke sekolah. Kalau tidak tahun ini pun di tahun hadapan, maka kita amalkan. Guru dan murid. Bagaimana guru menunjukkan budi bahasa ataupun berbudi bahasa dengan murid? Guru patut sentiasa mendidik murid-murid bukan sahaja dengan segala ilmu, bahkan dengan budi bahasa dan akhlak. Dari awal persekolahan lagi mereka harus belajar menghormati guru. Guru kita ialah orang yang berkongsi ilmu. Jadi murid-murid sewajarnya kita hormat kepada mereka. Setiap masa kita jumpa di sekolah, kita beri salam. Kalau kita berjumpa di pasar ke di kedai pun, kalau kita kenal cikgu tu, kita beri salam. Sekolah juga mesti mendidik disiplin yang membolehkan setiap murid berkelakuan baik, teratur dan aman. Mereka mesti berdisiplin di sekolah. Ikutlah peraturan sekolah. Para guru dan kagitan sekolah yang majlis teladan tentang kelakuan baik dan budi bahasa. Jadi murid-murid, jangan kita marah guru kalau kita kena hukum, jangan repot dengan mak menambah-nambah cerita lagi. Ini akan menyebabkan apa yang kita belajar ni tidak berkat lah. Kalau cikgu hukum maksudnya adalah untuk mendidik kita. Selagi tidak sampai mendatangkan kecederaan, maka hukuman ini anggaplah sebagai satu ilmu juga, sebagai satu peringatan kepada kita. Budi bahasa adalah juga pelengkap kepada semua nilai yang telah diajarkan di dalam kurikulum dan juga mata pelajaran agama dan moral. Dengan amalan budi bahasa kita dapat mengelakkan segala macam masalah sosial. Seterusnya, bagaimana murid dan guru pula? Murid perlu membiasakan diri mengucapkan salam dan terima kasih kepada guru, menyampaikan pendapat secara spontan tanpa menyinggung perasaan, menggunakan bahasa kata yang sopan dan beradab, tidak menggunakan kata-kata yang kotor dan kasar serta berunsur cacian dan lucah, berani mengakui kesalahan yang dilakukan serta sentiasa bersedia untuk memohon maaf, mentaati jadual sekolah dengan mengikuti jadual persekolahan dan tidak penting, menjaga kesihatan dan kebersihan diri, sentiasa berpakaian kemas dan rapi, menjaga kemudahan sekolah, serta memastikan kawasan sekolah termasuk tanda sekolah sentiasa dalam keadaan bersih dan selesa. Dalam keadaan sekarang PDPR ni memang sangat memerlukan murid-murid untuk lebih berdisiplin disiplin diri itu. Kalau di sekolah kita ada cikgu yang akan selalu mengingatkan, tapi di rumah kadang-kadang memang mak dan bapa ada, tapi apabila mereka pun bekerja dari rumah, kadang-kadang tidak terlayan mereka kepada kita ni. Jadi kita perlu ada disiplin diri yang kuat. Apabila ada PDPR, ikut jadual, hantar kerja kita. Kerana kerja kita ni merupakan penilaian guru kita nanti untuk kita. Kita dapat faedah ilmu, guru kita dalam pada itu secara tidak langsung boleh menilai kita, komitmen kita sebagai murid terhadap kerja sekolah. Baiklah. Bagaimana pula murid dengan murid? Budi bahasa murid dengan murid. Membiasakan diri mengucapkan salam atau ucap selamat sesama rakan pelajar serta rakan sebaya, saling menghormati sesama rakan, menghargai perbezaan beragama,
latar belakang masyarakat dan budaya masing-masing. Menghormati dan menghargai idea, fikiran dan pendapat serta hak milik rakan sebaya kita. Saling bantu-membantu dan bekerja sama sesama rakan sebaya dan tidak mengganggu suasana ketenangan belajar di kelas perpustakaan makmal dan di tempat-tempat lain. Okey, pengalaman cikgu dengan murid-murid. Bila saya tanya, suka tak pergi sekolah? Suka. Kenapa? Sebab ada kawan. Memang seronok kita berkawan-kawan ni. Lebih-lebih lagi kalau kita berkawan dengan baik. Bila kita berkawan dengan baik ni, maksudnya kita memang ada mengamalkan budi bahasa yang baik lah dengan murid-murid lain tu, sebab mereka suka berkawan dengan kita. Jadi di sini murid-murid, bagaimana kita nak orang memperlakukan kita. Jadi begitulah kita memperlakukan orang. Kita nak orang baik dengan kita, maka kita perlakukan orang lain dengan baik. Jadi begitulah kita. Baiklah, kita lihat video yang berkaitan dengan sekolah, hubungan murid dengan murid. Mungkin sedikit lucu, tetapi saya yakin, cikgu yakin murid boleh faham idea yang cuba disampaikan. Umi Kazrina. I like her. Why do you like her? She wears earrings, she ties a ponytail. She's pretty. What do you wish you could say to her? Jadi murid lelaki ni dia ada kawan baik lah. Kawan baik dia ni seorang perempuan yang comel. A romantic Mereka bukan bercinta, mereka berkawan. Dia salah budak-budak, dia confuse sikit, tapi sebenarnya mereka ni berkawan lah. Why? I don't want the whole world to know. Why not? Because everybody will laugh at me. Why should they laugh at you? Huh? Why should they laugh at you? She doesn't like me. She doesn't like you? My name is Umi Kazrina. Who's your best friend? Tanong. Han Hong Ming? Do you like him? Do you have a boyfriend? Who's your boyfriend? Tan Hong Ming. Okey, video ini tadi sebenarnya dia dibuat sempena hari kemerdekaan. Bagaimana hubungan rapat murid-murid, yang mana mereka ni rapat bukan tanpa menghiraukan perbezaan agama, perbezaan kaum. Mereka rapat, mereka seronok berkawan. Jadi ini yang kita boleh contohi lah dengan murid-murid, dengan kanak-kanak. Okey, jadi kita di sekolah ni murid-murid berkawanlah dengan baik, jaga budi bahasa kita dengan kawan-kawan, maka kawan-kawan kita akan menghargai kita. Okey. Baiklah, sebagai renungan, sebelum budaya masyarakat kita terus merosot, kita harus sedar dan mempelajari serta mempraktikkan semula nilai murni dan budi bahasa kita. Okey, budi bahasa dalam diri kita, dalam masyarakat kita yang mana terkenal Malaysia ni kerana apa, iaitu budi bahasa dan nilai murni yang baik, kita kena pertahankan. Masalah atau gejala sosial yang berlaku pada hari ini jika diperhatikan amat berkait rapat dengan nilai hidup sesuatu masyarakat, keluarga dan individu. Jadi kita lihat sekarang ini banyak nilai-nilai negatif yang mana kita boleh lihat di media sosial, di Facebook, di YouTube. Ianya merupakan sesuatu yang tak bagus lah, kerana ini akan memberi impak kepada, maksud cikgu, kalau kita biarkan, maka kita sendiri akan susah. Bila kita susah, keluarga kita susah. Bila keluarga kita dalam keadaan yang tidak aman begitu, ia juga memberi kesan kepada masyarakat, dan ianya secara tidak langsung akan memberi kesan kepada negara kita. Okey, jadi kita lihat video yang berkaitan dengan apa contohlah gejala sosial yang ada di negara kita ini. Okay.
Okey, itulah contohlah yang kita boleh lihat. Nah, ini yang cikgu kongsi ni ialah video yang agak lama. Tetapi benda ini memang masih ada dalam masyarakat dan cikgu harap murid-murid ada rasa tanggungjawab untuk mengingatkan dirilah, untuk mengingatkan diri, jangan biarkan diri kita ni dalam perkara-perkara yang negatif seperti video yang kita lihat tadi, yang mana berkaitan dengan tabiat negatif kan, yang ada kita ada pilihan baik, pilihan tak baik. Maka kita pilihlah pilihan yang baik setiap masa. Kita ni manusia cukup ada akal yang boleh membolehkan kita membuat pilihan, sama ada pilihan itu baik ataupun pilihan itu tidak baik. Jadi sama-sama kita usaha murid-murid ya. Kita amalkan nilai bahasa yang baik. Okey. Peranan kita sayangi, hargai dan hormati ibu bapa dan keluarga. Hormati mereka, dengar kata mereka, ibu bapa ni, kerana mereka merupakan cikgu kita yang pertama. Mereka yang mengasuh kita dari kecil, maka sewajarnya kata mereka ini kita dengar. Kalau mereka memberi nasihat, itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Generasi muda masa kini mesti aktif, kreatif dan inovatif dan membina kekuatan dalaman untuk menempa cabaran hidup yang serba moden. Okay, kerana di serba moden ni, kalau kita lihat pada poin seterusnya, kita perlu berhati-hati ya, dan berwaspada dengan apa yang tersembunyi di dalam pelbagai rupa masalah sosial. Kemajuan sains dan teknologi sekarang begitu canggih dengan adanya internet, televisyen satelit serta lebuh raya maklumat, anak dan remaja lebih mudah terdedah kepada maklumat dan perhubungan berunsur positif ataupun negatif. Jadi nak kata perkembangan teknologi ni semua negatif, semuanya negatif tidak juga. Ada juga yang positif dalam teknologi kita ni. Yang internet ni ada banyak juga positif. Tetapi kita perlu ada kawalan diri supaya yang negatif itu kita tidak bawa masuk dalam diri kita. Jadi cikgu rasa ada satu lagi video yang cikgu nak kongsi dengan semua murid-murid, video yang terakhir, iaitu berkenaan dengan budaya memberi. Apa yang kita dapat apabila kita memberi. Okay, kita tengok video ni. Mẹป่วยอ่ะ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ Muối, cao lẩu. Chở, này là khắp, này. Ba. จัดไป สั่งมาเร็วต่ออะไร Okey, kisah ini mengisahkan seorang kanak-kanak kecil ini ya, mencuri ubat untuk membantu ibunya sakit. Jadi 30 tahun lepas, ini kisah dia. Ini yang masa sekarang. Budak yang ditolong 30 tahun lepas tu rupa-rupanya adalah doktor inilah. Jadi doktor ini merupakan kanak-kanak lelaki ini. Sebagai membalas jasa
pakcik tua ni pakcik tua, maka dia membantulah. Okay, giving is the best communication. Jadi itulah kebaikan, nilai murni, kesan apabila kita amalkan budaya nilai murni ni. Apa yang kita lakukan, nilai baik, nilai murni, dia mungkin kita tak tengok kesan dia sekarang, tetapi nilai yang kita amalkan ni, budi yang kita berikan, percayalah Tuhan ada mencatat apa yang kita buat. Kita buat dengan ikhlas, maka Tuhan akan catat sebagai satu amalan yang baik, yang mana akan diberi. Kalaupun tidak kita terima di dunia ini, maka di akhirat kelak kita akan menuai hasil dia. Jadi cikgu ucapkan terima kasih kerana menonton video ceramah ini. Cikgu tahu memang susah nak luangkan masa nak tengok video ni, itulah godaan banyak kan. Tapi cikgu ucap terima kasih, dan cikgu harap semua baik-baik saja dalam PKP ni sekarang. Jangan lupa tanggungjawab PDPR, ikut hantar kerja rumah, dan semoga semua dalam keadaan baik sehingga kita berjumpa lagi di tahun-tahun ataupun di masa akan datang. Jadi sekian, terima kasih. Jadi sekian, cikgu ucapkan terima kasih.